Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah pada malam ni sambungan kita daripada risalah Khurafat Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Sambungan kita masih lagi pada bab alam dan makhluk ghaib sebagai ujian dan bukti kekuasaan Allah buat Bani Melayu. Itu bab pertama yang dah kita bahas separuh pada minggu lepas. Jadi untuk kita sambung balik bab ni, suka untuk saya sebutkan apa yang dah kita sentuh sikit pada minggu lepas. Iaitu pada permulaan bab ni, penulis hafizahullah ta'ala, dia datangkan dua ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 155 dan juga ayat 156. Kedua-dua ayat ni Allah Ta'ala bercakap tentang apa? Allah Ta'ala bercakap tentang ujian dan musibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ayat 155, 156 dan juga 157, Allah Ta'ala menceritakan tentang apa yang akan berlaku dalam kehidupan semua manusia. Tak kiralah manusia tu seorang Muslim ataupun bukan Muslim, apa yang akan dia terima dan apa yang akan dia hadapi dalam hidup, Allah Ta'ala sebut nabluwannakum, kami akan uji kamu. Dalam bahasa Arab, perkataan ini dia datang daripada perkataan ibtila. Ibtila dengan maksud dikenakan sesuatu yang menyusahkan. Dan dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai bala. Bala ni benda yang menyusahkan, benda yang orang tak suka. Dan Allah Ta'ala senaraikan beberapa jenis bala ujian itu. Antara yang disebut dalam ayat ni ialah al-khawf, takut, al-ju', lapar, naqsim minal amwal, kurangnya harta benda, wal anfus, dan juga kematian nyawa yang tersayang, dan juga wassamarat, kurangnya hasil tumbuh-tumbuhan. Maknanya akan berlaku satu fasa kemarau ataupun fasa yang menyebabkan tanah tidak subur bila mana ditanam dengan sesuatu. Dan Allah Ta'ala sebut kesemua lima-lima benda ni, walanabluwannakum bisyai'in, kami uji kamu bukan selama-lamanya, tapi kami uji kamu sedikit saja. Bisyai'in itu dengan makna sedikit. Dan di ujung ayat tu Allah Ta'ala sebut wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Maknanya daripada semua ujian yang telah disenaraikan dalam ayat ni, Allah Ta'ala beritahu akan ada kumpulan yang berjaya, akan ada kumpulan yang akan mendapat kejayaan, iaitu kumpulan yang sabar. Okay. Dan Allah Ta'ala sebut orang-orang yang sabar tu bila mana dia kena 5 ujian ni, apa yang diorang akan buat, apa yang diorang akan lakukan. Maknanya waktu mula-mula kena, dan sewaktu dah kena, dan selepas daripada kena ujian tu. Kita pergi pada ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-156. Allah Ta'ala sebut allazina idza asabathum musibah, iaitu orang yang apabila terkena padanya musibah, qalu, mereka akan sebut. Qalu sini bahasa Melayu akan terjemah sebut ataupun kata. Qala yaqulu ialah berkata-kata. Okay. Tapi kalau kita tengok perkataan qala itu, dia bukan hanya berkata-kata secara kosong. Dan apakah kata-kata yang akan diucapkan oleh orang yang kena ujian ni, yang kata orang sabar ni? Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua ni adalah kepunyaan Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala jualah kepadanya kami kembali. Itu yang kita sebut sebagai lafaz istirja. Lafaz istirja ni disunnahkan pada kita untuk kita ucapkan bila mana terkena apa-apa saja ujian, daripada sekecil-kecil ujian sampailah kepada sebesar-besar ujian. Walaupun dari segi latar ayat ni, sebab ayat ni turun, ianya menceritakan kepada kita kisah salah seorang isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Yang mana Ummu Salamah ni, dia sebelum dia kahwin dengan Nabi, dia bersuamikan satu orang sahabat yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah seorang yang saleh, sahabat Nabi yang baik, menyertai peperangan bersama dengan Nabi. Dan kalau kita tengok, antara ujian yang terkena pada Ummu Salamah ni ialah kematian suami yang telah cedera parah dalam perang Uhud. Abu Salamah ni dia join perang Uhud. Perang Uhud yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Tahun kedua perang Badar. Setahun lepas pada tu berlakunya perang Uhud, perang yang menyaksikan kekalahan orang Islam. Dan bila mana Abu Salamah dia join perang tu, dia cedera. Dia tak mati di medan perang, dia tak syahid di medan perang, tapi dia balik pada perang tu, dia punya cedera tu teruk, menyebabkan dia mati kerana kecederaan itu. Jadi bila mana kematian Abu Salamah ni, ianya satu benda yang sangat merunsingkan kepada isteri dia dan anak-anak dia. Sebab Ummu Salamah ni ialah perempuan yang sudah agak berumur pada waktu tu, dan mempunyai ramai lagi anak-anak. Jadi kalau kita tengok pada ayat ni, Allah Ta'ala kata, kami akan uji kamu wa naqsim minal amwal wal anfus. Kami akan uji kamu dengan kurangnya ataupun matinya orang tersayang. Itu ujian yang kena pada Ummu Salamah. Kena pula pada perempuan yang memang emosinya tidak sekuat lelaki. Pada waktu Ummu Salamah kena, Nabi pergi tengok jenazah Abu Salamah di rumahnya. Dia tengok Ummu Salamah ni macam tak boleh terima dan tak kuat menghadapi ujian, sehingga Nabi ajar pada Ummu Salamah ni doa yang berbunyi, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Doa ni pun menjadi sunnah pada kita bila mana kita kena ujian. Apa maksud doa tu? Ya Allah, berilah pahala terhadap ujian yang telah kamu kenakan ni, dan tukarlah ujian ni dengan satu benda yang lebih baik lagi. Tak lama lepas daripada tu, Nabi pun sabda pada para sahabat. Nabi kata, siapa yang nakkan kebaikan, maka lihatlah pada isteri Abu Salamah, balu dia. Maknanya isyarat Nabi, siapa yang nak tolong Ummu Salamah tu, dah tak ada suami, kahwinlah dengan dia lepas daripada habis iddah kematian suami. Jadi pergilah menyahut seruan tu Umar Al-Khattab dulu. Bila mana Umar Al-Khattab pergi, dalam riwayat sebut, ringkas cerita, tak berjaya.
Walaupun Umar itu satu orang yang disegani, Umar itu satu orang yang hebat, akhirnya pergi kali kedua ialah Abu Bakar As-Siddiq, pun tak berjaya juga. Okay. Saya pendek cerita, ringkas cerita sebab kita nak sebut benda lain banyak lagi. Pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia. Sebelum pada tu kita undur sikit cerita dia. Ummu Salamah ni dia punya sayang pada Abu Salamah waktu Abu Salamah hidup luar biasa, sehingga dia pernah buat satu perjanjian mengikut riwayat yang dhaif, iaitu dia tulis satu perjanjian. Dalam perjanjian tu tulis sekiranya Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah tak akan kahwin lain, maknanya dia tak akan cari suami lain. Dan dia pun tulis di bawah tu, dia kata sekiranya Ummu Salamah meninggal, Abu Salamah pun tak boleh kahwin lain. Sama adik, dua-dua tak boleh kahwin, mana-mana seorang mati. Jadi Abu Salamah dia tengok, dia kata perjanjian ni kalau kita tukar dengan gaya lain lagi elok. Okay. Apa dia? Sekiranya Abu Salamah meninggal, maka Allah Ta'ala akan menggantikan tempat Abu Salamah dengan orang yang lebih baik pada Abu Salamah. Lepas tu dia tak sambung. Dia macam satu isyarat awal, kawan tu akan mati dulu. Okay. Jadi Ummu Salamah rasa tak mungkin kot, sebab di mata dia ni memang Abu Salamah yang paling baik. Okay. Sehinggalah apa yang telah disebut oleh suaminya, dan sehinggalah doa yang telah dia doakan waktu kematian suaminya, dan waktu Nabi ajarkan kepada dia doa itu, dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tukar tempat Abu Salamah dulu dengan lelaki yang paling baik, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peringkat awal dia nak terima pinangan Nabi tu agak berat. Pertama, dia beritahu pada Nabi usia dia dah lanjut. Maka Nabi kata, aku juga seorang lelaki yang sudah berusia. Yang kedua, dia kata dia ramai anak. Maka Nabi kata, aku pun ada isteri-isteri lain yang mempunyai ramai anak. Dan yang ketiga, dia kata pada Nabi, aku ni ada satu masalah. Masalah kebanyakan orang perempuan. Aku ni tak boleh tengok suami aku layan isteri lain. Maknanya tak boleh tengok bermadu lah, dia cemburu. Maka Nabi kata, jika itu yang dibimbangkan, maka aku akan doakan pada Allah Ta'ala supaya dihilangkan kecemburuan itu. Okay. Itu riwayat yang ada pertikaian sikit di kalangan para ulama. Okay. Maka Abu Salamah, Ummu Salamah pun kahwin dengan Nabi. Dan Ummu Salamah ni antara isteri Nabi yang ada kelebihan. Dari segi hadis pun banyak riwayat pada Ummu Salamah. Dari segi kepandaian rumah tangga pun banyak pada Ummu Salamah. Dan Allah Ta'ala jadikan Ummu Salamah ni dia tak ada jealous dengan madu-madu dia yang lain. Ada sebahagian mengatakan macam tu, tapi sebahagian para ulama tidak menerima riwayat itu dengan sebab kalau Nabi dia boleh doa kepada Ummu Salamah supaya tak jealous, kenapa Nabi tak doa kepada Aisyah? Sebab Aisyah kuat jealous. Kalau doa, kena doa semua. Okay. Jadi para ulama tak terima riwayat tu sebab riwayat tu satu lagi dia macam ada sedikit percanggahan dengan hukum dalam agama Islam, iaitu bolehnya seorang lelaki tu kahwin 4. Kalau Nabi dia boleh doa, dan kita tahu doa Nabi ni makbul, dan kita hari ni kita tak tahu doa kita makbul ataupun tidak. Orang yang berpoligami, adakah doa dia makbul untuk dia pastikan suami isteri dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kalau dia kahwin 4 lah, ataupun kahwin 2, kahwin 3, tak cemburu? Itu satu benda yang agak sukar. Sebab tu riwayat tu dia ada sedikit pertikaian. Sebab Nabi melayan juga kerenah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan para ulama sebut Ummu Salamah ni dia tak cemburu sebab apa? Sebab dia dah tua dah pada waktu tu. Dia tidak, orang kata apa, seperti mana Aisyah yang masih lagi muda, yang masih lagi usia muda lah. Nabi kahwin pun belasan lagi umur dia, kurang pada orang kata apa 10 tahun. Jadi wajarlah Aisyah tu dia lebih cemburu sebab dia perempuan yang muda. Nabi meninggal pun dia masih lagi usia belasan. Jadi nak tunjuk pada kita bahawasanya itu bahagian daripada ujian saya nak sebut. Okay. Jadi kita nak kait dengan apa yang tajuk kita bincang ni, ialah manusia dia kena sedar dalam kehidupan dia ni ada benda-benda yang dia nak, tapi semua benda yang dia nak tu dia tak akan dapat semua juga. Dan dalam benda-benda yang dia tak nak tu dia akan kena. Maknanya ayat ni dia sedang senaraikan
musibah. Siapa suka takut? Siapa suka lapar? Siapa suka harta kurang? Siapa suka orang tersayang meninggal? Siapa suka kalau tanam apa-apa tak jadi? Ni semua benda orang tak suka. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu akan kena. Ikutlah pada kadar-kadar yang ditetapkan. Ada orang dia kena pada kelaparan. Ada orang dia kena pada kurang harta benda. Ada orang dia kena pada macam-macam. Cuma nak sebut pada kita, kita kena setting dalam kepala kita, waktu kita baca ayat ni, ujian pasti akan datang. Cuma Allah Ta'ala, dia berikan guide, cara untuk menghadapi ujian itu, iaitu dengan bersabar, dengan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang ada, adakah cukup kita kena uji, kena hentam sekali dengan ujian, kita pun tersandar dekat dinding masjid, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, solve problem tak? Selesai masalah tak? Tidak, tak selesai pun. Tuan-tuan, kereta tuan-tuan dah kena langgar, duduk dalam kereta, orang pun langgar belakang bonet, habis bonet, hilang bonet tu, kita pun duduk dalam kereta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah bonet tu dia akan betul sendiri, tak perlu dah pergi hantar kedai welding balik? Tak. Bonet tu kekal hancur pun. Okay. Tapi apa manifestasi daripada sebutan itu? Okay. Saya nak beri hadis lain supaya tuan-tuan dapat faham apa yang nak dimaksudkan. Okay. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tu, Nabi SAW didatangi oleh orang-orang muhajirin. Orang muhajirin yang berhijrah bersama dengan Nabi, ataupun orang Mekah yang telah tinggalkan harta benda selai sepinggang, datang hijrah dengan Nabi ke Madinah. Sampai-sampai di Madinah, orang Ansar ni Allah Ta'ala lembutkan hati dia sehingga mereka boleh kongsi semua benda dengan orang muhajirin. Dan satu benda yang sangat menakjubkan, bila mana Nabi telah mempersaudarakan Aus dan Khazraj daripada kalangan Ansar, dan Nabi telah mempersaudarakan orang Ansar dengan orang muhajirin, ia bukan benda mudah. Sebab masyarakat Arab jahiliah terkenal dengan semangat asabiyah, semangat kebangsaan yang kuat. Mereka sukar untuk toleran kepada orang yang bukan suku mereka. Tapi dengan rahmat Islam, Nabi boleh buat benda tu. Saya tak nak cerita yang tu. Okay. Nak fokus pada hadis dan nak kait dengan ayat Quran tentang musibah dan ujian ni. Okay. Bila mana orang muhajirin dia datang jumpa Nabi, maka katalah orang-orang muhajirin ni pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya ni, dia orang dapat peluang buat pahala banyak. Mereka semua tu salat macam mana kita salat. Mereka puasa macam mana kita puasa. Cuma Allah Ta'ala beri pada mereka lebih harta benda. Mereka boleh sedekah, kita orang tak boleh sedekah. Orang muhajirin dia mengadu kepada Nabi, dia tengok kawan-kawan dia orang daripada Ansar buat ibadah sama macam dia orang, salat sekali, puasa sekali, zikir sekali. Cuma bab sedekah orang muhajirin tak boleh buat sebab kita orang bukan orang kaya pun, tambah pula ni bukan negeri kita. Ini pun bukan tanah kita. Kita pun baru lagi melarikan diri ni, baru lagi hijrah ni. Jadi apa yang kita boleh tengok daripada hadis tu? Orang-orang muhajirin dia rasa tak selesa tengok orang lain ada peluang buat pahala lebih. Beza dengan zaman kita. Zaman kita ni kalau dah tak boleh sedekah, tak boleh sedekah lah. Kita tak kata apa-apa, dah tak ada harta lebih nak sedekah, maka kita kira kita ni tak dapat keahlian untuk buat benda tu. Tapi orang muhajirin yang kata susah ni, yang kata sikap suka buat amal ibadah ni, dia cuba cari satu benda, mai tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau ada lah satu benda ke ataupun apa-apa saja peluang yang kami boleh buat, kami boleh sama taraf ataupun sama dalam bersaing dalam buat pahala ni. Maka Nabi pun kata, mahukah kamu kalau aku ajarkan satu benda ni, bila mana kamu buat benda ni, kamu akan dapat pahala sedekah sama macam orang-orang yang banyak harta, dia orang sedekah. Maka jawab mereka kata, itulah yang kami nak wahai Rasulullah, sudah pasti kami nak benda tu. Maka jawab Nabi, kamu semua sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu antara zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Nabi kata kalau kamu buat, ini menyamai dengan sedekah orang-orang yang banyak harta. Jadi dia orang pun seronok dapat benda tu. Tiba-tiba
amalan itu pun diketahui oleh orang Ansar. Orang-orang kaya pun tahu. Jadi dia orang yang ada harta sedekah-sedekah juga. Zikir pun sama kuat juga dengan orang Muhajirin tadi. Jumpa balik Nabi, ya Rasulullah, macam mana ni dia orang kaya ni dah tahu ni? Nabi pun kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan Tuhan yang Tuhan bagi pada orang ni, tak bagi pada orang ni. Susah juga kalau semua orang semuanya kaya. Tak ada lah orang nak buat kerja bawahan, kerja marhain istilah kita. Kalau semua orang miskin pun susah juga, tak ada orang nak bayar gaji pada orang-orang bawahan. Itu ialah ketetapan Tuhan. Okay. Daripada hadis tu, dia lebih kurang dengan ayat yang kita bincang ni, iaitu bila mana berlaku musibah, suruh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mana berlaku kekurangan harta benda, tak kaya sangat, nak buat ibadah juga, suruh sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okay. Daripada sebut-sebut zikir-zikir tu, apa yang sedang kita buat dan apa yang sedang menyelesaikan problem itu. Okay. Dari segi zahir mata melihat, kalau satu orang dia tak ada duit nak sedekah, dia sebut subhanallah, adakah duit dalam tabung masjid akan banyak dengan dia sebut tu? Tak masuk juga pun duit. Okay. Tapi poin dia sini ialah nak beritahu, satu orang bila mana dia sebut kalimah-kalimah ini, dia perlu combine, hubungkan dengan satu benda lagi. Itu silap bila mana kita faham hadis ni, kita faham literal. Lalu kita pun buat secara literal sahaja, secara luaran dan zahir. Setiap zikir ini, ia dituntut di belakang zikir itu adanya muhasabah ataupun adanya fikir yang perlu kita buat. Setiap zikir ada fikir. Itu benda yang tuan-tuan kena tahu. Bila mana sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dah kena uji ni, dah takut, dah lapar, dah hilang harta benda. Apa maksud daripada perkataan tu? Kita semua ni milik Allah. Yang kita nak demand lebih-lebih ni, apa dia? Kita tu siapa? Itu maksud dia. Dengan adanya kefahaman macam ni, satu orang yang kena musibah, emosi dia akan tenteram balik. Dari segi musibah, dia tak akan berubah dah. Dah kalau mati, tak akan hidup dah kawan tu. Cuma dari segi emosi dia tenteram. Dan berita-berita akhirat lebih menggembirakan berbanding berita-berita dunia. Sebab tu ada satu kisah yang disebutkan dalam kitab Minhaj Al-Qasidin. Minhaj Al-Qasidin ialah ringkasan kepada Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, direngkaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Cerita satu orang alim, saya tak ingat, saya baca lama dah cerita ni. Allah Ta'ala uji dia, dia dapat anak, lahir anak tu sampai usia 2 tahun, meninggal anak pertama. Lepas tu dapat anak kedua, tak sampai usia 2 tahun, meninggal. 2 orang dah. Masuk anak yang ketiga, macam tu juga. Okay. Dan anak murid dia ni, bila mana orang kata apa, dia tengok tok guru dia ni kena macam tu, pada hari pengkebumian anak tu, dia pergi takziah. Dia ucapkan kepada tok guru dia, takziah kepada tuan guru sebab kematian anak ni. Maka jawab tuan guru tu, alhamdulillah anak saya mati, memang tu yang saya nak pun. Lain macam jawapan dia. Dia kata alhamdulillah lah mati, itu yang kita nak. Okay. Jadi anak murid jadi, apa hal dia ni? Orang lain nak anak hidup lama, dia nak anak mati cepat. Okay. Dia pun kata, sebenarnya aku telah minta pada Allah Azza wa Jalla untuk melihat kebaikan daripada zuriat aku. Maka Allah Ta'ala telah jadikan aku ni mimpi. Dalam mimpi tu aku lihat padang mahsyar akhirat. Mimpi-mimpi macam ni memang diterima oleh para ulama. Sebab kalau kita baca kitab mimpi dalam Sahih Bukhari, kita akan tengok para sahabat mimpi masuk dalam syurga. Ini benda biasa yang berlaku. Okay. Bila mana dia nampak padang mahsyar tu, dia nampak urusan timbang amal kebaikan apa semua, dan bila mana dia diputuskan dengan keputusan yang tak elok, dia lihat anak-anak dia menarik dia ke kawasan yang lebih baik, iaitu syurga. Jadi dia melihat bahawasanya kematian anak itu ialah satu syafaat yang lebih besar berbanding kehidupan anak itu di dunia. Itu pandangan orang. Dan benda ni bukan semua orang lah dapat. Cuma saya nak kata, setiap musibah itu dia perlu ditukar dengan pandangan yang lain. Itu saja.
Sebab tu bila mana Nabi suruh para sahabat sebut subhanallah alhamdulillah, tu maksud dia apa? Maha suci Tuhan yang tidak pekak dan tidak tuli mendengar permintaan kami. Itu maksud dia. Alhamdulillah apa dia? Segala puji bagi Tuhan yang menjadikan kami ni boleh lagi sebut kalimah yang baik, kenal lagi hidayah yang betul. Walaupun kami ni taklah kaya macam orang-orang kafir yang lain. Itu yang ingin dimaksudkan. Okay. Jadi nak balik pada tajuk kita ni, alam dan makhluk gaib sebagai ujian dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala dia cipta makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata. Malaikat, jin. Duduk dalam jin tu syaitan dan iblis sekali. Ianya ialah ujian kepada kita manusia ni yang tak nampak makhluk-makhluk ini. Sebab kita kena tahu kalau kita belajar rukun iman, antara benda yang kita kena beriman ialah beriman kepada malaikat. Walhal malaikat tu tak dapat dilihat, tak boleh dibuat ujian makmal pun nak pastikan malaikat tu wujud. Banyak agama percaya kepada kewujudan malaikat. Islam, Yahudi dan Kristian percaya kepada kewujudan malaikat. Dan mungkin agama-agama lain pun percaya kepada roh-roh yang tak nampak dengan mata ni. Contohnya agama Hindu. Walaupun diorang tu namakan roh yang tak nampak tu dengan dewa dan apa-apa, tapi poin dia lah manusia dia tahu dia atas muka bumi ni bukan hanya yang boleh dilihat dan dirasa sahaja yang wujud, tapi yang tak dapat dilihat pun wujud juga. Cuma makhluk yang nama malaikat, jin, kita tak dapat rasa dengan, tak dapat lihat dengan mata. Mata kita ni, kornea mata tak boleh tengok dua makhluk ni. Cuma ada dua makhluk je Tuhan bagi kebenaran boleh tengok. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud dan juga Ibnu Majah, Nabi kata, "Idza sami'tum nubahal kalb." Bila mana kamu mendengar salakan anjing dan ringkitkan keldai, maka kamu mintalah lindung pada Allah Ta'ala daripada syaitan. Para ulama sebut sebab apa? Sebab salak anjing dengan bunyi keldai tu petanda syaitan around the corner, duduk kawasan tu. Okay. Kemudian kata Nabi, kalau kamu mendengar sayahuddik, kokokkan ayam jantan, maka minta pada Allah rahmat. Sebab apa? Sebab dia nampak malaikat. Dua makhluk tu. Sebab tu ada larangan membunuh ayam jantan tanpa sebab. Ada larangan tanpa sebab. Kalau kita tak ada makanan, sembelihlah kita nak makan. Okay. Cuma saja-saja tengok ayam jantan, pergi sembelih. Dan lebih teruk lagi, nak kait dengan tajuk kita ni, ayam jantan tu pula warna hitam, sembelih, buat jamu hantu pula. Itu lagi teruk lah. Jadi itu benda yang dilarang sebenarnya. Jadi dua makhluk ni Tuhan je tiga lah. Keldai, anjing dan ayam. Okay. Kita tak dapat tengok. Rasa mungkin dapat. Rasa mungkin dapat. Dan kalau kita boleh tengok pun hanya jelmaan sahaja. Contoh malaikat menjelma sebagai manusia. Boleh tengok sebab sahabat ada tengok malaikat. Antaranya ialah Imran bin Husain. Dia ialah seorang sahabat yang boleh tengok malaikat dalam jelmaan manusia. Termasuk juga Nabi. Tapi Nabi ada keistimewaan boleh tengok Jibril secara saiz yang betul. Okay. Dan seterusnya ialah dalam jin dan syaitan ni kita dapat lihat jelmaan. Sebab tu kita akan tengok orang-orang yang selalu melakukan hubungan dengan makhluk-makhluk ni, dia hanya akan tengok jelmaan. Original benda tu tak dapat dilihat dengan mata kepala. Sebab ayat Quran telah menyebut dengan jelas. Kita boleh tengok, kita tak boleh tengok dia, dia boleh tengok kita. Huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnakum. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut jin ni dia boleh tengok, jin dan kabilah dia, maknanya semua anak-anak cucu dia boleh tengok kita. Dalam masa yang sama kita tak boleh tengok. Maksudnya saiz dia. Tapi jelmaan boleh. Bangun pagi pukul 2 pagi, tengok dekat ujung bilik sama tinggi dengan shilling, itu jelmaan. Warna hitam, bulu banyak, muka tak ada, depan belakang sama, itu jelmaan. Adakah muka dia macam tu? Wallahu a'lam. Ataupun buka tingkap malam-malam tengok kepala je ada, lepas tu ada usus duk tergantung, balan-balan ke apa, macam-macam lah. Itu jelmaan. By original dia macam tu ke? Bukan. Sama macam yang dilihat oleh sahabat yang menjaga harta zakat. Bila mana seorang sahabat ni, saya tak pasti sama ada Abu Hurairah ataupun Jabir,
Bila mana dia jaga, dia tengok satu budak, saiz budak duk selongkor makanan ni. Dia pergi dekat tengok budak yang saiz dia tu macam usia budak antara 8 hingga 10 tahun. As-sabi. Cuma yang peliknya budak ni, muka orang, tangan tu tangan anjing. Itu jelmaan. Sahabat tengok. Sama juga dengan Nabi. Bila mana Nabi salat, Nabi rasa percikan air liur, sejuk air liur jin yang duk kacau Nabi ni. Nabi pegang, rasa lidah panjang. Nabi cekik dia. Lalu Nabi kata, kalau tidak mengingatkan kepada doa saudaraku Sulaiman, maka pasti aku akan bawa kamu ke tiang masjid dan aku akan ikat dan aku akan biarkan budak-budak melihat dan bermain dengan kamu. Tengoklah hadis tu, bagaimana ditunjukkan kepada kita benda-benda ni. Okay. Cuma yang nak disampaikan oleh penulis buku kita ni ialah, bila mana orang Melayu belum terima Islam, macam mana dia berinteraksi dengan benda-benda gaib ni. Agama ajar pada kita benda gaib ni wujud, tapi tak perlu takut melampau sangat, dan tak perlulah susah minta tolong dengan dia. Cuma yang kata kita orang Melayu sebelum Islam ni, dia terbalik sebab wahyu pun tak sampai lagi, agama pun tak sampai lagi. Jadi pada waktu tu, waktu zaman animisma, waktu zaman dinamisma, waktu zaman Hindu-Buddha ni, kita telah terpesong di situ, iaitu dengan kita takut terlebih pada benda ni, dan kita telah buat deal untuk minta tolong dengan mereka dalam banyak urusan. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah dengar cerita orang tua-tua kita ni, nak kahwin, nak buat kenduri pun pinjam pinggan mangkuk dengan bunian. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu? Saya dulu sebelum datang ke Perlis ni, saya mengajar di Kuantan, di Kemaman. Di Kuantan ni ada satu tempat nama dia Besrah, ada satu bukit Besrah. Bukan Basrah, Basrah tu Iraq. Saya tak mengajar di Basrah, di Besrah. Okay. Di Besrah ni ada satu bukit nama dia Bukit Pelindung. Orang-orang duk tengok live, mungkin dia orang duk tengok live kot. Okey. Bukit Pelindung ni ada satu tempat, ada satu macam gua kecil tu. Ujung tu orang situ kata zaman-zaman dulu kalau nak kenduri apa, pergi pinjam pinggan mangkuk dengan kawan tu. Sebab zaman dulu catering tak ada. Ni tak ada orang nak buat makan ni kenduri. Jadi kena pinjam pinggan mangkuk kawan tu. Pinjam. Nak buat kenduri pinjam. Dengan kain saparah semua pinjam. Okey. Kena jaga elok. Pecah satu, sakan. Dia cari habis 7 keturunan. Okey. Cuma nak kata sampai tahap tu, masyarakat dulu dia punya deal dengan makhluk ni. Nak buat kenduri pun alat masak semua pinjam dengan benda tu. Padahal tak perlu pun buat kenduri besar-besaran. Kalau tak ada pinggan, tak payah buat banyak sangat. Daun pisang pun tak ada. Tapi dia ada sikap ataupun perasaan, rasa benda tu perlu untuk dimaklumkan masalah kita. Sebab itulah kita akan tengok, walaupun orang cuba namakan dengan nama puteri sekian, lindungan bulan ke, puteri 7, puteri 8 ke apa-apa semua, tak kira lah, Ulik Mayang Terengganu ke apa semua, itu ialah nama-nama sampingan yang sampai dalam budaya kita. Tapi nama by original yang Tuhan sebut ialah jin. Jin dengan makna tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat dikesan dengan panca indera. Maknanya pada bab pertama ni, penulis nak beritahu pada kita, waktu tu manusia diuji dalam bab iman terhadap benda gaib. Kita kena tahu ujian itu bukan hanya susah, sakit, rugi, untung tu saja. Termasuk ujian juga ialah ujian dalam mencari ideologi yang betul pun ujian. Kita hidup atas dunia nak cari jalan betul, kita bergaduh dengan perasaan dalaman kita, nak ikut tak ikut benda ni. Itu juga ujian. Jadi nak sebut pada kita sini ialah bagaimana keadaan orang Melayu sebelum pada tu mereka tak dapat kejelasan, akhirnya mereka terjerumus kepada jalan yang salah, diambil kesempatan oleh kejahilan dengan sebab tak sampai ilmu agama. Okay. Cuma nak katanya sini dalam bab yang kita nak sebut pada malam ni, okay, dia nak sebut sini manusia ni sebab apa dia cari pihak-pihak yang dia rasa hebat ni untuk dia minta tolong. Kenapa manusia macam tu? Contoh bila mana kita kena uji, kita nak cari siapa? Tuhan suruh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita andaikan kita duduk pada zaman yang Islam tak sampai lagi di tanah Melayu ni. Waktu kita kena takut, tuan-tuan kena tahu,
Waktu berlakunya kemarau, musim tengkujuh ni apa pun semua ni di kawasan Semenanjung Tanah Melayu kita ni, sebelum datang Islam yang kata ilmu tu berkembang, orang ajar Quran secara berkembang ni, apa dia orang akan buat kalau berlakunya disaster ataupun berlakunya bencana alam? Dia orang buat apa? Dia orang akan buat, kalau orang Terengganu lah, tapi amalan tu dah dibuang. Okey. Puja pantai, tak nak bagi ombak tu sakal sangat. Deal dengan jin juga, bukan deal dengan Tuhan lagi. Deal dengan jin. Ataupun kalau yang belah-belah yang banyak sawah padi ni, nak bagi padi tu elok, dia ada upacara puja padi sebab nak deal dengan makhluk yang rasa boleh jaga. Ataupun kalau ada ladang sekian-sekian, deal dengan makhluk itu dan makhluk ini. Itulah antara punca berlakunya kegelinciran, dan benda inilah yang akan mencederakan akidah yang suci, iaitu tauhid. Itu yang benda saya nak bagi tahu kepada semua yang ada pada malam ni. Kenapa manusia jadi macam tu? Sebab dia nak memenuhi beberapa keperluan dan kehendak dalam hidup dia. Sebab kita ni, bila mana kita hidup di dunia, ada beberapa benda yang kita nak. Dalam buku ni, orang yang ada buku, dia boleh tengok muka surat yang ke-6. Dia bawa kepada kita teori of human motivation yang dibawa oleh Abraham Maslow. Ni bukan orang Islam lah, cuma teori ni dia ada hubung kait dengan ilmu maqasid. Ilmu maqasid ni mungkin kita akan bahas minggu depan, bulan depan. Okay. Manusia ni dia ada 5 benda yang dia nak. Okay. Yang pertama fisiologi, yang kedua keselamatan, yang ketiga sayang menyayangi, yang keempat yakin diri, yang kelima kepuasan diri. Kelima-lima benda ni dipengaruhi oleh unsur khurafat, mistik dan tahyul, khususnya bagi masyarakat Nusantara ni. Dia nakkan makan, minum, dia nak jaga makan, minum, nak jaga air, nak jaga lembah sekian-sekian. Dia kadang-kadang guna juga khidmat jin ataupun syaitan ataupun hantu semangat apa, sebab nak bagi sumber makanan dia orang terjaga. Fisiologi ni ialah air, makanan, udara, perlindungan, pakaian, itu semua benda. Okay. Bila mana manusia dia dah dapat benda tu, dia akan pergi kepada step kedua, dia nakkan keselamatan. Dia nakkan keselamatan. Jadi dia nak selamat, dia pun deal juga dengan benda-benda yang karut ni. Sebab tu kita akan tengok satu orang bila mana rumah dah cukup, dah ada air dah ada beras dah ada pelita dah, kalau zaman dulu lah, dah ada lampu, semua dah elok, tapi rasa tak selamat, takut-takut ada orang nak curi benda dalam rumah. Jadi sekarang kebimbangan naik pada yang kedua, iaitu keselamatan. Nak bagi selamat apa dia? Andaikan belum Islam lagi ni, belum Islam sampai tanah Melayu, okey, deal dengan hantu sekian, ataupun carilah tangkal apa-apa yang rasa boleh jaga, lalu digantunglah udang apa, kuda laut yang kering tu gantung. Kita pergi lalu azan tu.
Okey, kita sambung sikit lagi. Saya nak perhabis tentang kenapa benda tu mendorong manusia untuk dia deal dengan benda-benda yang tak betul ni. Kerana nak memenuhi 5 perkara tu, iaitu nak memenuhi fisiologi, makanan, minuman asasi. Yang kedua, keselamatan. Lepas pada makanan dah ada, air dah cukup, rasa rumah tak selamat, tempat tinggal tak selamat, ladang tak selamat, maka carilah benda-benda yang boleh dikatakan jaga tempat tu. Macam yang saya sebut contoh tadi, gantung kuda laut kering tu dalam kereta ke, dalam rumah ke. Ada sebahagian orang gantung ladang kuda supaya pencuri tak masuk. Ini semua ialah kepercayaan-kepercayaan yang kita buat kerana kita nak keselamatan. Dia datang pada problem itu. Problem nak diri itu selamat. Okay. Kemudian yang ketiga, nak disayangi. Pun ada juga unsur deal dengan makhluk-makhluk gaib. Sebab tu kita akan tengok dalam masyarakat Melayu adanya susuk, adanya ilmu manis kampung, mantra-mantra yang dibaca, yang diberikan oleh mak andam kepada pengantin. Ini semua benda yang ada. Dan benda tu ialah benda yang kerana nak memenuhi orang sayang pada kita, dia akan buat. Nasi kangkang umpamanya, ini antara benda yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun benda tu dah mungkin tak dibuat, tapi nak kata sebab apa dia buat? Sebab dia nak sayang, bukan dia nak jumpa sangat hantu tu. Tuan-tuan ingat seronok ke deal dengan hantu ni? Tak seronok pun. Kawan tu muka bukan cantik pun kalau datang. Semua muka hodoh yang datang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita hantu, ada cerita hantu muka handsome, semua muka pecah rumah semua. Okay. Tapi kerana nakkan selamat, nakkan suami tak lari, nakkan isteri patuh, nakkan anak dengar kata muka hodoh pun aku hadap, kerana nak selamat, nak kerana benda-benda tu. Okay. Kemudian yang keempat, keyakinan diri. Keyakinan diri pun termasuk juga pada benda yang disentuh mistik ni dan juga khurafat ni. Sebab tu kita akan tengok amalan tertentu nak bagi diri ni rasa kemah depan orang, ataupun nak bagi suara sedap, selit buluh perindu yang telah dijampi serapah celah gigi. Amalan tu ada. Sebahagian orang kita duk buat. Nak jadi penyanyi. Saya duk dengar dulu Mona Fendi ni, dia ada rumah di Kemaman di Terengganu. Saya duk lalu, zaman saya duk Kemaman ni, rumah dia tu antara kalau nak pergi kuliah lalu rumah lama dia. Okay, tak ada orang duduk pun. Okay. Sebelum dia jadi ahli sihir besar di Malaysia tu, dia orang kata apa, dia ni menyanyi kan. Waktu dia menyanyi tu dia tak naik. Dia cuba macam-macam. Antara yang dia cuba ialah cari buluh perindu. Buluh perindu tu jampi serapah, selit dekat gigi ni waktu nyanyi, nak bagi suara sedap. Tapi tak sedap juga. Sebab apa? Sebab nakkan pengaruh, nak suruh orang tu. Dan benda ni pun orang-orang politik pun guna nak suruh orang undi dia. Saya bukan kata semua orang politik, tapi ada. Termasuklah yang kena kerat 18 dengan Mona Fendi tu, dia nak benda tu. Dia nakkan ada satu kuasa apa pada diri dia, orang tengok dia kemas duduk dalam parlimen, hujah semua mantap. Benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Dan yang paling problem sekali ialah kepuasan diri. Sebab apa orang kata apa, jumpa bomoh ni apa semua, saja bosan, puas. Tengok kawan tu tak kena kacau dengan hantu apa, hantar hantu jiran sebelah. Rumah dia dah besar pada rumah orang lain, dah kaya. Saya jumpa dengan orang macam ni tuan-tuan, dia dah kaya dah pun, tapi dia suka bomoh orang. Dia bomoh orang miskin pada dia. Dia bosan, dia puas. Mungkin suami tak ada kot, jadi nak jadi ahli sihir perempuan pun kita pun tak tahu. Yang saya jumpa tu perempuan lah, dah meninggal dah pun. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah sebahagian sifat manusia yang pelik. Manusia nak memenuhi benda-benda ni, dia deal dengan benda-benda yang mengarut ni.
sehingga datang Islam, sehingga datang Quran, sehingga datang wahyu yang menjelaskan benda ni tak betul. Dan sebab tu dalam Islam diajar hidup sederhana. Sebab manusia kalau dia layan 5 benda tu, dia akan jadi orang yang ikut hawa nafsu. Sebab tu Quran dia sebut tentang benda tu. Jadi alhamdulillah kita dah selesai bab tu. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang kedua pada bulan depan. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Ya boleh. Yang berkata budak tu masuk masjid. Ya. Saya mau nampak. Orang hijab tu nampak. Okey, berkenaan dengan Ummu Sibyan, satu iblis yang kacau budak-budak. Ada soalan sikit sebelum tutup. Okey. Adakah budak tu dia akan nampak dia sama macam kita orang tua, dia nampak jelmaan juga? Orang kata apa, tubuh betul dia tak nampak. Okey, macam mana kawan tu tak nampak. Tapi yang dia nampak ialah jelmaan yang mengacau dia. Memang ada hadis dalam bab tu, walaupun hadis tu hadis yang lemah, tapi sabitlah benda-benda ni dia boleh kacau. Sebab tu Nabi pesan nak tutup pintu suruh baca bismillah, dia akan blok benda-benda seperti tu. Dia nampak jelmaan juga. Maknanya Ummu Sibyan ni dia menjelma macam-macam lah. Budak tu akan nampak macam-macam. Okey. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.